Negara manakah yang menuntut Laut Cina Selatan? Apakah yang dituntut? Dan apakah asas tuntutan masing-masing? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku Fatin Tokai. Welcome to my channel. Kita sembang santai cerita tentang tentera. Korang semua apa khabar? Aku harap korang berada dalam keadaan baik. Kepada yang kali pertama sampai ke channel aku ni, aku ucapkan selamat datang. Untuk maklumat korang, aku seorang pesara tentera, jadi aku banyak kongsikan cerita-cerita tentang tentera. Kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Yang dah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Dalam video kali ini aku nak terangkan tentang tuntutan negara-negara yang ingin menuntut hak ke atas Laut Cina Selatan. Negara manakah yang terlibat? Apakah asas tuntutan mereka? Dan mengapakah Laut Cina Selatan ini menjadi tarikan sehingga dituntut oleh negara-negara yang terbabit? Secara asasnya terdapat 7 buah negara yang menuntut sebahagian ataupun keseluruhan Laut Cina Selatan ini. Negara-negara tersebut adalah China, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia, Vietnam dan juga Indonesia. Setiap negara yang aku sebutkan tadi mempunyai asas kepada tuntutan masing-masing. Apa yang membezakan adalah tuntutan dari negara China. Negara-negara lain kecuali China menuntut hanya sebahagian daripada Laut Cina Selatan, manakala China menuntut hampir keseluruhan Laut Cina Selatan. Ini kerana China membuat tuntutan ini berdasarkan 9 dash line. Apakah 9 dash line ni? Dalam tahun 1929, China telah mengumpulkan carta-carta pelayaran lama milik British dan mula membentuk peta sendiri. Carta-carta pelayaran ini digunakan untuk mewujudkan peta ataupun carta kawasan laut mereka. Dan berdasarkan carta-carta pelayaran lama ini, maka terhasillah sebuah peta yang memiliki 9 garis putus-putus yang memasukkan keseluruhan Laut Cina Selatan sebagai kawasan negara China. Atas alasan inilah China menuntut keseluruhan Laut Cina Selatan. Dan dalam perkembangan terkini, dalam tahun 2013, China telah meletakkan garisan ke-10 ataupun 10 dash line yang merangkumi Taiwan sebagai kawasan mereka. Bagaimana pula dengan negara-negara lain? Negara kita, Brunei, Taiwan, Filipina, Vietnam. Okey, dalam tahun 1970-an, negara-negara dunia telah bersetuju untuk mewujudkan satu undang-undang berkaitan maritim. Setelah beberapa lama usaha, akhirnya pada tahun 1982, UNCLOS ataupun United Nations Law of the Sea telah pun diwujudkan. Secara ringkasnya, UNCLOS ni adalah undang-undang maritim antarabangsa lah, Law of the Sea kan. Dan kebanyakan negara dunia termasuk China sendiri telah bersetuju dengan undang-undang yang dinyatakan di dalam UNCLOS ni. Tetapi tuntutan mereka yang berasaskan 9 dash line ni adalah tidak selari dengan undang-undang yang terdapat dalam UNCLOS. Secara asasnya, undang-undang dalam UNCLOS ni menyatakan setiap negara boleh menuntut 200 batu nautika dari pesisir pantai ataupun disebut baseline. Jadi kalau macam pesisiran pantai Sabah Sarawak tu, negara kita Malaysia boleh tuntut 200 batu nautika untuk ZEE ataupun dalam bahasa Malaysia Zona Ekonomi Eksklusif. Di dalam isu tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan ni memang telah terjadi pelbagai insiden. Termasuk tahun ni ada pencerobohan aset-aset dari China di beting tertinggi Ali. Tapi insiden paling besar adalah di antara Filipina dan juga China yang telah berlaku pada tahun 2016, di mana telah berlaku perebutan sebuah beting yang dinamakan Scarborough Shoal. Akhirnya pihak Filipina telah membawa kes ini ke Mahkamah Antarabangsa. Hasilnya Mahkamah Antarabangsa telah memutuskan bahawa kawasan tu, Scarborough Shoal, adalah milik Filipina. Sehingga kini China banyak menggunakan kapal-kapal pengawal pantai mereka dan juga bot-bot nelayan mereka yang bersaiz besar yang dipercayai dikawal oleh anggota-anggota tentera yang menyamar. Maknanya spy lah, naik bot nelayan jadi nelayan tapi sebenarnya anggota pasukan keselamatan dari China. Jadi kenapa ketujuh-tujuh negara ni nakkan hak dan menuntut Laut Cina Selatan ni? Baik, ada 3 sebab utama. Yang pertama, Laut Cina Selatan ni merupakan satu kawasan yang kaya dengan minyak dan juga gas.
Jadi sesiapa yang menguasai Laut Cina Selatan pastilah akan memperolehi hasil minyak dan gas yang banyak. Kedua, Laut Cina Selatan adalah laluan perkapalan yang amat penting di dunia ni. 1/3 kekayaan dunia diperdagangkan melalui Laut Cina Selatan yang memiliki nilai tahunan sebanyak $3 triliun Amerika. Yang ketiga, Laut Cina Selatan juga kaya dengan hasil laut seperti ikan. Jadi negara-negara yang pesisir Laut Cina Selatan ni banyak bergantung kepada hasil tangkapan ikan di Laut Cina Selatan. Jadi inilah 3 sebab utama kenapa negara-negara terbabit menuntut Laut Cina Selatan. China, negara yang bakal menguasai ekonomi dunia, pastilah ingin menguasai Laut Cina Selatan ni. Negara yang ingin menguasai ekonomi dunia memang dilihat ingin mengembangkan empire dia. Kita dah tengok dalam sejarah dunia seperti Jerman, British, Jepun. Bila dia nak menguasai ekonomi dunia, dia memerlukan bekalan, bahan mentah dan sebagainya, maka dia perlu menguasai kawasan tertentu. Jadi inilah yang berlaku sekarang terhadap China. Dia perlu menguasai kawasan Laut Cina Selatan untuk support kemajuan negara dia. Laut Cina Selatan ini menjadi cabaran kepada China kerana laluan keluar masuk dia telah dikawal oleh negara-negara yang merupakan sekutu US. Sebagai contoh, di Taiwan dan juga Selat Melaka melalui Selat Singapura. Jadi inilah dua laluan utama untuk akses ke Laut Cina Selatan, dan kedua-dua laluan ini dimiliki oleh negara-negara sahabat yang agak cenderung dengan US. Maka China melihat dia perlu menguasai Laut Cina Selatan. Jadi inilah asas kepada tuntutan dan konflik yang berlaku di Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Aku harap korang berpuas hati dengan penerangan yang aku berikan. Jika ada sebarang persoalan, korang boleh typekan di ruang komen. Aku akan cuba jawab dengan sebaik mungkin. Sekali lagi, kepada yang belum subscribe, aku harap korang boleh subscribe. Aku ada kongsikan video yang baru setiap minggu. Kita jumpa lagi di video akan datang. Aku Fakin Tokai. Terima kasih. Assalamualaikum.